Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar, hari ini kita akan mempelajari unit 5 iaitu sifat cahaya bagi subjek sains tahun 4. Sebelum tu, kita kena tahu bahawa cahaya ni merupakan satu bentuk tenaga. Okey, cahaya merupakan satu bentuk tenaga dan kita memerlukan cahaya untuk kita lihat keadaan ataupun melihat benda yang ada di sekeliling kita. Bila kita tak ada cahaya, bila kita dalam kegelapan, okey, kita dalam keadaan gelap, kita akan sukar untuk mencari barang. Okey, kita sukar untuk melihat apa benda yang ada kat sekeliling kita dan kita akan susah untuk melakukan pergerakan. Jadi, itu menunjukkan yang cahaya ni dia merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan harian kita. Okey, antara contoh-contoh sumber cahaya adalah seperti, lilin, pelita dan juga lampu suluh. Okey, itu adalah salah satu contoh sumber cahaya. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah sifat cahaya. Okey, sifat cahaya ni dari 3. Okey, yang pertama sekali adalah cahaya bergerak lurus. Okey, yang kedua cahaya boleh dipantulkan dan yang ketiga cahaya boleh dibiaskan. Okey, untuk video kali ini, saya akan menerangkan hanya satu sahaja terlebih dahulu iaitu cahaya bergerak lurus. Okey, jadi macam mana cahaya bergerak lurus tu? Mari kita lihat. Okey, cahaya bergerak lurus. Okey, cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya dan pergerakan ini adalah satu garis lurus. Okey. Okey, ini maksudnya, okey, cahaya ni dia bergerak dalam satu garis lurus saja. Okey, dia tak boleh nak belok. Okey, dia tak boleh nak belok, dia tak boleh nak bengkok. Okey, dia hanya bergerak dalam satu garis lurus. Okey, di sini saya ada sediakan beberapa contoh fenomena cahaya bergerak lurus. Okey, yang pertama ialah cahaya daripada lampu kereta, yang kedua ialah cahaya daripada lampu pentas, yang ketiga cahaya daripada helikopter dan yang keempat ialah alur cahaya matahari pada celahan pokok. Okey, ini adalah contoh-contoh fenomena ataupun keadaan cahaya yang menunjukkan cahaya bergerak lurus. Okey, di sini ada contoh penyiasatan. Okey, kita lihat contoh penyiasatan yang pertama. Okey, kat sini ada 3 cardboard iaitu cardboard A, B dan C di mana setiap cardboard telah ditepuk lubang pada bahagian tengah dan terdapat satu batang lilin. Okey, jika kamu perhatikan pada gambar raja, cardboard-cardboard ini disusun secara lurus. Okey, lubang dia pun dalam keadaan yang lurus, yang sama. Jadi, daripada penyiasatan ini, hasil penyiasatan menunjukkan cahaya lilin dapat dilihat kerana lubang pada cardboard disusun secara lurus. Jadi, mata ni dapat lihat cahaya lilin dengan jelas. Okey, tetapi bagaimana apabila kita ubah kedudukan cardboard ni secara tidak lurus? Salah satunya, salah satu cardboard tu kita tukar kedudukannya, kita ubah sikit. Kita tak susun secara lurus. Jadi, apakah hasil penyiasatan dia? Okey, hasil penyiasatan dia ialah cahaya lilin tidak dapat dilihat kerana cardboard disusun secara tidak teratur. Okey, cahaya lilin dia tak dapat lihat, dia tersangkut kat bahagian sini. Okey, dia tak dapat tembus. Macam yang saya kata tadi, cahaya lilin dia tak boleh nak belok. Jadi, dia tak bolehlah nak belok ke sini. Nak bagi pelajar ni nampak cahaya, tak boleh. Okey, ini adalah contoh penyiasatan yang kedua. Okey, seorang lelaki dia ingin melihat cahaya lilin menggunakan salur getah. Okey, kamu lihat salur getah ni dalam keadaan yang lurus. Jadi hasil penyiasatan menunjukkan cahaya lilin dapat dilihat melalui salur getah yang lurus. Okey, untuk penyiasatan yang kedua, dia tukar pula salur getah daripada yang lurus tadi tu, ditukar kepada salur getah yang bengkok. Jadi hasil penyiasatan mendapati cahaya lilin tidak dapat dilihat melalui salur getah yang bengkok. Okey, cahaya lilin ni tengok ni dia tersangkut kat sini. Jadi dia tak boleh nampak cahaya lilin tu. Okey, seterusnya mari kita lihat apa itu bayang-bayang. Okey, bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Okey, ini adalah contohnya.
Okey, lampu sulur. Seperti yang saya kata, lampu sulur merupakan salah satu sumber cahaya. Okey, kemudian ada objek dan juga skrin. Apabila cahaya lampu sulur dinyalakan ke arah skrin, tapi kita letak objek dekat tengah-tengah ni, okey, jadi dia punya cahaya tu dia terhalang. Jadi kat sinilah berlakunya bentukan bayang-bayang. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Macam yang tadi bola, yang ni pula kita tukar pada pensel. Jadi bentuk bayang-bayang ni dia ikut kepada bentuk objek yang diletak berhadapan dengan skrin. Okey, ini adalah contoh yang ketiga. Okey, mari kita lihat kejelasan bayang-bayang. Okey, kejelasan bayang-bayang ni dia bergantung kepada 3 jenis bahan. Okey, yang pertama adalah bahan lut sinar. Okey, bahan lut sinar ni bahan apa? Bahan lut sinar ni dia membenarkan cahaya melaluinya. Okey, maksudnya cahaya boleh tembus bahan yang diperbuat daripada bahan lut sinar. Jadi bila cahaya dapat tembus, maka bayang-bayang tidak akan dapat terbentuk. Maka tidak akan ada pembentukan bayang-bayang. Tak akan nampak ada bayang-bayang sebab cahaya tu dia boleh tembus pada bahan lut sinar. Tetapi kalau bahan lut cahaya, dia membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Okey, sebahagian cahaya boleh tembus bahan yang diperbuat daripada lut cahaya. Okey, maksudnya kat sini ada pembentukan bayang-bayang, cuma bayang-bayang tu dia kurang jelas, dia tidak jelas. Okey, kalau macam lut sinar tadi langsung tak ada. Tapi kalau lut cahaya ni dia ada tapi dia kurang jelas bayang-bayang dia. Okey, berbeza dengan objek bahan legap. Bahan legap ni dia tidak membenarkan cahaya melaluinya. Okey, bila cahaya bila cahaya tak boleh nak tembus bahan legap, maksudnya kat situ adanya pembentukan bayang-bayang yang jelas. Okey, mari kita lihat contoh lain. Okey, ini adalah contoh yang diperbuat daripada lut sinar. Okey, yang ni adalah lut cahaya dan ni adalah legap. Okay, awak boleh nampak dan awak boleh lihat perbandingan dan perbezaannya. Okey, seterusnya mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang ni dia ada dua. Okey, yang pertama, jarak antara sumber cahaya dengan objek dan yang kedua, jarak antara objek dengan skrin. Okey, dia ada dua. Okey, kat sini. Okey, lampu sulur. Okey, sumber cahaya. Lampu sulur tu merupakan sumber cahaya. Okey, kita lihat pertama, jarak antara sumber cahaya dengan objek. Jarak sumber cahaya dengan objek. Okey, jadi bila jarak antara sumber cahaya dengan objek ni dia jauh, maka pembentukan bayang-bayang pada skrin adalah kecil. Okey, berbeza dengan jarak antara objek dengan skrin. Okey, apabila objek ni dijauhkan daripada skrin, maka saiz bayang-bayang dia adalah lebih besar. Okey, kita boleh nampak perbezaan. Awak boleh nampak perbezaan dari segi kedudukan objek dan juga saiz bayang-bayang. Jadi faktor yang mempengaruhi dia ada dua, jarak antara sumber cahaya dengan objek dan jarak antara objek dengan skrin. Okey, seterusnya yang terakhir, faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, kalau macam tadi saiz. Okey, ni kita lihat pula faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Pun ada dua juga, iaitu yang pertama, kedudukan sumber cahaya. Okey, yang pertama adalah kedudukan sumber cahaya dan yang kedua adalah orientasi objek diletakkan. Okey, kita lihat yang pertama, kedudukan sumber cahaya. Okey, awak kena tengok kedudukan sumber cahaya. Okey, kat sini dia ada dia ada dua bongkah kayu. Di mana kedudukan bongkah kayu tu jika kamu perhatikan kedudukan dia adalah sama. Okey, kedudukan bongkah tu sama. Tetapi yang berbeza dia adalah kedudukan cahaya. Okey, jadi bila awak tengok bongkah kayu yang pertama, apabila cahayanya daripada sini, maka bentuk dia adalah seperti yang kamu dapat lihat di video ni. Okey, apabila sumber cahaya ni datang daripada bawah, bentuk bayang-bayang dia pun berubah. Okey.
Jadi itu menunjukkan bentuk bayang-bayang ni dia bergantung pada ataupun dipengaruhi dengan kedudukan sumber cahaya. Okey, yang kedua pula orientasi objek diletakkan. Okey, orientasi ni adalah keadaan. Jadi bagaimana keadaan objek diletakkan. Okey, ni adalah contoh dia. Okey, contoh yang pertama adalah gelas apabila didirikan. Jadi dia punya bentuk bayang-bayang pun sama bentuk dengan keadaan dia diletakkan. Keadaan dia diletakkan. Okey, tapi apabila kita ubah keadaan dia, keadaan objek ni ataupun gelas ni, okey, maka dia punya bentuk bayang-bayang pun berubah ikut pada keadaan objek yang diletakkan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.